Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatihah binti Mamat. Saya akan membentangkan mengenai pengaplikasian kaedah resam Osmani dalam Al-Quran. Sekarang saya akan membacakan surah Al-Bayyinah ayat 1 hingga 8. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil lazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ. جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ. Shadaqallahul Azim. Sekarang saya akan mengeluarkan hukum tajwid daripada surah Al-Bayyinah ayat 1 hingga 8. Yang pertama ialah wajibarunnah. Bacaan wajibarunnah ialah bacaan yang dibaca dengan dengung dua harakat pada huruf mim dan nun yang bertasydid dalam satu perkataan. Sebagai contoh, inna. Yang kedua ialah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil ni terjadi apabila huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam dua perkataan. Cara bacaannya ialah hendaklah dibaca dengan panjang 4 atau 5 harakat. Sebagai contoh, fiha abada. Seterusnya, yang ketiga, mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil ni akan terjadi apabila huruf mad dan hamzah berada dalam satu perkataan. Cara bacaannya ialah membaca panjang 4 atau 5 harakat, iaitu ulaika. Seterusnya, yang keempat, mad asli. Seperti yang telah dinyatakan dalam contoh, salah satu jenis mad asli ialah apabila huruf ya sebelumnya berbaris bawah dan dibaca panjang 2 harakat, iaitu wa yuqimu. Yang kelima, ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa. Seperti yang telah dinyatakan dalam contoh, tanwin bertemu dengan qaf, bacaannya adalah dengan dengung 2 harakat, iaitu kutubun qayyimah. Yang keenam ialah izhar halqi. Seperti yang telah dinyatakan dalam contoh, izhar halqi terjadi apabila nun mati bertemu dengan alif. Bacaannya hendaklah dibaca dengan jelas, iaitu min ahli. Yang ketujuh ialah idgham ma'arunnah. Idgham ma'arunnah ialah berlaku apabila tanwin bertemu dengan huruf mim dan bacaannya perlulah dengan 2 harakat, iaitu
rasulun minallah. Yang ke-8 ialah izhar syafawi. Seperti yang dinyatakan dalam contoh, izhar syafawi terjadi apabila mim mati bertemu dengan huruf ya. Bacaannya hendaklah jelas, iaitu lam yakuni. Seterusnya yang ke-9 ialah qalqalah surah. Qalqalah surah terjadi apabila huruf jim, iaitu huruf qalqalah, mati di tengah-tengah ayat. Bacaannya hendaklah dibaca dengan mendetak yang sederhana, iaitu adnin tajri. Yang ke-10 ialah iqlab. Iqlab terjadi apabila nun mati bertemu dengan huruf ba. Cara bacaannya ialah dengan dengung 2 harakat, iaitu mim ba'di. Untuk slide yang seterusnya, saya akan menceritakan mengenai jenis-jenis wakaf yang terdapat di dalam surah Al-Bayyinah. Yang pertama, wakaf jim. Tanda jim ni adalah wakaf jaiz. Ia lebih baik berhenti seketika di sini, walaupun diperbolehkan juga untuk tidak berhenti. Sebagai contoh, wa yu'tuz zakah. Yang kedua ialah wakaf sod lam ya. Tanda sod lam ya merupakan singkatan dari al-wasal aula, yang bermakna wasal atau meneruskan bacaan adalah lebih baik. Maka dari itu, meneruskan bacaan tanpa mewakafkannya adalah lebih baik. Contohnya, fiha abada. Sekarang saya akan menerangkan mengenai kaedah resam Osmani. Yang pertama ialah hamzah qata'. Hamzah qata'i boleh dikenal dengan melihat huruf hamzah berbaris dalam suatu perkataan. Ia diterima dalam semua keadaan, sama ada awal, pertengahan, akhir, berbaris fathah, kasrah, dhammah maupun sukun, seperti yang dapat diperhatikan pada contoh-contoh selepas ini. Yang pertama, ulaika. Yang kedua, innallazina. Yang ketiga, illa liya'budu. Yang keempat, wama umiru. Yang kedua ialah hamzah wasal. Mengikut rasam Osmani, hamzah wasal ditulis dengan huruf alif dan diletakkan tanda seperti kepala sod di atasnya, yang mana huruf sod itu diambil daripada perkataan wasal. Sebagai contoh, yang pertama, wal musyrikina munfakina. Yang kedua, min ahlil kitab. Yang ketiga, wa yuqimus shalah. Yang keempat, wa amilus sholihat. Yang kelima, wa zalika dinul qayyimah. Kemudian, hazaf. Hazaf bermaksud membuang atau menggugurkan huruf-huruf hijaiyah tertentu dalam struktur kalimah tertentu Al-Quran. Yang pertama, hazaf alif pada jamak muzakkar salim, iaitu as-solihat. Yang kedua, hazaf alif pada kata petunjuk, isim isyarah, iaitu zalika. Kaedah rasam Osmani yang terakhir ialah ziyadah. Ziyadah bermaksud menambah huruf-huruf tertentu pada kalimah-kalimah tertentu Al-Quran. Huruf tersebut ditulis tetapi tidak berfungsi pada semua keadaan pada bacaan. Huruf-huruf tambahan tersebut ialah alif, waw dan ya. Sebagai contoh yang pertama, ziyadah huruf waw, iaitu ulaika. Yang kedua, ziyadah huruf alif. Yang pertama, utu. Yang kedua, wama umiru. Berikut merupakan beberapa rujukan yang saya gunakan dalam menyiapkan tugasan ini. Sekian sahaja pembentangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.